Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak buat satu tutorial berkenaan daftar mengundi. Okey, sangat penting untuk kita sebagai rakyat Malaysia untuk membuat daftar mengundi untuk kita memilih pucuk pimpinan yang uh, kita rasakan boleh membantu rakyat dalam membina ekonomi negara kita. Jadi hari ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk panduan pendaftaran My SPR Daftar. Itu Suruhanjaya Pilihan Raya lah, SPR. Okey, di dalam website online ini, My SPR Daftar ini, kita boleh daftar pemilih. Kita boleh tukar alamat mengundi. Dan kita juga boleh membuat semakan pengundi di dalam My SPR Daftar. Jadi prasyarat untuk syarat-syarat kelayakan untuk mendaftar sebagai pemilih adalah seorang warga negara Malaysia telah mencapai umur 21 tahun, bermastautin di bahagian pilihan raya yang ingin didaftarkan dan tidak dihalang ataupun hilang kelayakan oleh undang-undang yang berkuat kuasa. Okay, yang paling penting warga negara Malaysia dah berumur 21 lah. Maklumat tambahan semasa pendaftaran My SPR Daftar online ini adalah nombor telefon bimbit yang sah, email yang sah, gambar depan kad pengenalan dan gambar swafoto bersama kad pengenalan lah. Okey, jadi untuk pengesahan kita punya My SPR Daftar account ini. Ini adalah contoh format gambar yang dibenarkan ialah JPG, JPEG dan PNG. Saiz gambar kurang daripada 500 MB. Okey. Okey, untuk membuat permohonan akaun baru, tak kiralah anda pernah daftar SPR ataupun tidak, untuk membuat permohonan akaun baru, pertama sekali anda perlu layari http www.spr.gov.my dan tekan butang My SPR Daftar seperti yang tertera di dalam gambar inilah. Okey. Setelah anda masuk ke www.spr.gov.my, anda dimasuk di bahagian skrin dok masuk My SPR Daftar akan dipaparkan. Tekan permohonan akaun barulah seperti yang tertera di sini. Okey, setelah skrin permohonan akaun pengguna akan dipaparkanlah. Anda perlu memasukkan butiran-butiran peribadi anda seperti kad pengenalan, okey, nama seperti dalam kad pengenalan, tarikh lahir, umur, nombor telefon bimbit, email. Email pun sangat penting sebab nanti pengesahan akan dihantar ke email. Okey, mengesah kata laluan, soalan keselamatan dan jawapan keselamatan. Okey, alamat lengkap seperti dalam kad pengenalan lah. Okey, masukkan dan anda perlu memuat naik gambar kad pengenalan bahagian depan dan anda perlu memuat naik gambar soft foto lah bersama kad pengenalan anda. Okey, setelah itu anda klik di bahagian saya telah membaca terma dan syarat dan klik hantarlah. Okey. Okey, selepas klik hantar, anda akan mendapat notifikasi macam ni dan anda klik pasti. Okey, sistem akan membuat verifikasi dan memaparkan mesej seperti berikut. Setelah anda klik pasti, anda akan dapat macam ni lah. Permohonan pendaftaran akaun pengguna telah diterima dan diproses. Satu notifikasi telah dihantar ke email. Okey, notifikasi dihantar ke email. Jadi dia cakap di sini permohonan kita akan dihantar jam 8 pagi hingga 12 tengah hari bekerja. Permohonan akan diproses pada hari yang sama sebelum jam 5.30 petang. Okey, permohonan yang dihantar selepas jam 12 tengah hari, permohonan akan diproses pada hari berikut bekerja pada jam 5.30 petang. Okey, permohonan yang hantar pada hari Sabtu, Ahad atau hari perasaan am, permohonan akan diproses pada hari bekerja berikutnya sebelum jam 5.30 petang. Okey. Jadi ini adalah masa proses verifikasi lah kita punya akaun. Okey, klik kembali dan screen lock masuk My SPR Daftar akan dipaparkan. Okey. Okey, jadi selepas itu anda perlulah cek email anda di bahagian email ataupun spam lah.
sebab email verifikasi tu akan berada di spam kebiasaannya. Okey, ini adalah contoh email yang akan dapat. Selepas itu pegawai SPR akan buat pengesahan dan satu email pengaktifan. Pengaktifan akan dihantar ke email. Okey. Selepas itu pegawai SPR akan mengesahlah akaun kita. Selepas akaun kita berjaya disahkan, mereka akan hantar email ke email kita lah untuk pengaktifan, mendapat link pengaktifan. Okey, setelah untuk pengaktifan akaun pula, setelah pegawai SPR membuat pengesahan dan satu email pengaktifan akan dihantar ke email yang didaftar. Okey, ini adalah contoh link pengaktifan akaun. Okey, dia cakap di situ klik link pengaktifan yang diberikan, skrin pengaktifan akaun akan diaktifkan, dipaparkan. Okey, jadi di sini dia cakap anda kena klik link inilah untuk aktifkan akaun MySPR. Okey. Lepas itu akan dipaparkan macam ni lah. Nombor kad pengenalan dan kata laluan yang telah anda daftarkan. Lepas itu anda kena klik butang mohon TAC. Sekiranya nombor kad pengenalan dan kata laluan yang dimasukkan betul, kita akan menghantar SMS ke telefon bimbit pengguna dan ruangan input nombor TAC akan dipaparkan. Okey. Lepas itu, selepas anda masukkan nombor TAC dan anda tekan butang hantar, sistem akan membuat verifikasi dan skrin log masuk MySPR daftar akan dipaparkan. Okey, macam ni lah. Masukkan nombor kad pengenalan dan kata laluan, lepas tu terus log masuk. Okey, log masuk memerlukan kad pengenalan, kata laluan dan captcha lah. Tekan butang log masuk. Lepas itu anda akan dibawa masuk ke dashboard pengguna. Okey, laman utama pengguna. Setelah masuk ke dashboard pengguna, okey, anda punya status akan dipaparkan. Paparan skrin dashboard pengguna bergantung kepada rekod pengguna dengan SPR. Sekiranya pemohon tiada rekod dengan SPR sebelum ini, paparan dashboard pengguna adalah seperti berikut. Okey, kosong. Okey, sebaliknya jika pemohon mempunyai rekod dengan SPR, paparan dashboard pengguna seperti berikut. Okey, kita akan ada detail lah jika kita mempunyai rekod dengan SPR. Okey, kemudian kita kena kemas kini profil. Okey, klik di bahagian kemas kini profil di sebelah kiri. Itu saya tunjukkan di sebelah kiri. Sekiranya ada perubahan, ubah maklumat yang hendak dikemas kini dan tekan butang kemas kini. Okey, anda juga boleh menukar kata laluan. Okey, di sebelah kiri. Masukkan kata laluan semasa, kata laluan baru dan pengesahan kata laluan, kemudian tekan kemas kini. Permohonan pendaftaran baru. Klik menu status saya. Skrin status saya akan dipaparkan. Okey, tekan borang A pendaftaran. Okey, di sini borang A. Pendaftaran baru ataupun pertukaran alamat lah. Jadi skrin borang A pendaftaran akan dipaparkan seperti begini. Okey, macam ni. Boleh klik contoh alamat lah untuk melihat cara pengisian alamat. Masukkan nombor rumah jika tiada masukkan. Jika tak ada nombor rumah, masukkan dash lah. Klik butang daftar alamat lain jika hendak mendaftar alamat lain. Okey, kalau anda nak daftar di alamat lain, anda boleh tukarlah di situ. Okey, anda boleh pilih jantina, pilih bangsa, pilih agama, tanda tik saya mengaku bahawa, tanda tik saya sedar bahawa penalti kerana membuat penyertaan palsu. Okey, di sini anda perlu tik di kotak-kotak kosong tu. Okey, jika anda bersedia untuk hantar, anda klik saya mengaku bahawa saksi telah dimaklumkan dan tekan butang hantar. Okey, dan setelah itu anda akan mendapat notifikasi seperti ini. Okey, anda masukkan nombor kad pengenalan dan kata laluan, kemudian mohon tag, mohon TAC. Okey. Kemudian SMS akan dihantar ke nombor telefon yang telah didaftarkan lah untuk pengesahan. Okey. Okey, setelah pihak
SPR membuat verifikasi dan anda akan mendapat skrin status saya seperti dipaparkan inilah. Okey, tekan butang hantar borang A, cetakan borang A akan dipaparkan. Okey, jadi anda akan dapat cetakan selepas menghantar borang A. Okey, untuk permohonan alamat. Okey, untuk permohonan pertukaran alamat, klik di menu status saya di bahagian kiri skrin. Okey, tekan borang A, pendaftaran baru, pertukaran baru. Okey, macam ini paparannya. Okey, klik butang daftar alamat lain. Okey. Okey, klik butang daftar alamat lain jika hendak mendaftar alamat lain. Okey, pilih jantina bangsa. Okey, kemudian anda ikut arahan seperti yang ditunjukkan. Tik saya mengaku bahawa, tik saya sedar bahawa, penalti kena membuat file palsu. Okey, masuk nombor kad pengenalan saksi, masukkan nama saksi. Okey, jika anda pasti, anda tekan butang hantar dan akan mendapat dialog notifikasi seperti ini dan masukkan nombor kad pengenalan, kata laluan, kemudian klik mohon TAC dan TAC nombor akan dihantar ke nombor telefon anda. Setelah itu anda masukkan nombor TAC dan tekan butang hantar. Okey, kemudian anda akan mendapat paparan seperti beginilah. Okey, kemudian anda boleh cetak borang A yang dipaparkan macam ini dan anda boleh simpan borang inilah. Kemudian anda keluar. Jika tidak ada apa-apa, anda boleh lock keluarlah untuk My SPR ni, My SPR daftar. Jadi ini saja untuk cara untuk pendaftaran My SPR daftar. Okey, jadi saya rasa semoga ianya memberi manfaat kepada anda. Dan kita mesti sebagai warga negara Malaysia, kita mesti daftar sebagai pengundi di mana-mana tempat yang anda mahukan. Anda boleh membuat secara online. Okey, kita juga boleh membuat permohonan di pejabat pos, di kaunter SPR dan sebagainya. Okey, jadi sekarang kita lebih mudah dengan adanya website My SPR Daftar. Kita boleh memohon secara online dan kita boleh semak juga, semakkan pemilih juga secara online. Okey, jadi saya harap dengan perkongsian ini dapat beri manfaat kepada anda. Okey, jadi jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.